Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita akan tengok lah ya nisbah dan graf bagi fungsi trigonometri untuk part yang keempat. Okay, part 4. Okay. So dalam tajuk ni yang penting untuk kita tengok adalah berkaitan dengan standard pembelajaran. So standard pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan juga tangent. Okey, ini adalah contoh soalan. So dalam gambar rajah di bawah diberi pada kita bahawa QRS adalah garis lurus, QS sama dengan 8 dan juga QR sama dengan RS. So itu gambar rajah ni lah. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita kena mencari cos X. Okey, kita masukkan dulu info yang ada. Okey. So pada kita kat sini dia bagi QRS adalah garis lurus. So di mana QS adalah 8, so sini 8. Jadi kalau panjang sini adalah 4, sini adalah 4. Okey, kalau segitiga 3 4 sini adalah 5. Okey. Dan kita nak mencari cos X. Okay, cos X ni maksudnya adalah sin ni sudut yang ini. Nak cari cos bagi sudut yang ini. So kalau kita tengok kat sini, X ni adalah lebih daripada 270 dan juga 360. Okay. So kalau kita tengok berdasarkan sesatah kartis ni, okay, 270 hingga 360, kedudukan sudutnya adalah di sini. Dia macam tu. Okay, jadi dekat sini hanyalah, kalau sini sin, semua sin, saya suka tengok sini kartun K. So cos kat sini adalah nilai positif. Jadi sekarang kita kena tahu jawapan kita mesti dalam positif. So sekarang kita nak cari apakah nilai bagi cos X. Okey. Jadi kita gunakanlah segitiga ni. Ingat lagi tak apa yang kita belajar semasa di dekatan 3? Okey. Bila diberi pada kita trigonometri mesti dia berdasarkan segitiga. Okey, kalau katakan sudut di luar, kita tak boleh cari sudut kat luar. Kita kena cari sudut yang di dalam. Right. So kalau kata cos, dia adalah nilai positif. Jadi sekarang cos adalah bersebelahan, ya, adjacent side over with the hypotenuse. Okey, dibahagikan dengan hypotenuse. Jadi itulah kedudukan dia. Okey, kita tengok penerangan dia ya. So penyelesaian dia macam saya kata tadi lah, 8 tu kena bagikan dengan 2. So kita akan dapat 4 bagi setiap sisi. Then PR ni nak cari, kita gunakan Pythagoras theorem lah, ataupun kita dah hafal, kita terus letak je 3, 4, 5. Senang kalau dah hafal. Okey. Jadi katakan tadi saya kata sudut tadi adalah berada di antara 270 dan juga 360 kan. Okey, jadi maka sudut itu berada di sukuan yang keempat. Nampak tak? Betul tak ini sukuan yang keempat? Okey. Jadi maka cos X itu adalah positif. Okey, positif bagi sudut QPR. Inilah sudut QPR, sudut yang kat dalam ni. Ni. Okey, segitiga, dia mesti melibatkan segitiga. So nilai cos, kalau kata dia berada di sukuan keempat, cos adalah bernilai positif. Okey, macam mana nak tahu? Kita tengoklah bentuk sudut tu macam mana. Okey. Sebab bentuk sudut ni ada lagi sini ke sini. Memang dia akan lebih daripada 270. Sebab 270 bentuk dia macam tu. Sini ke sini kan. 270 ke sini. Macam tu. So dia lebih daripada 270. Okey. So kita tahu bahawa dia berada di sudut sepadannya adalah QPR. So kita terus boleh cari nilai macam tadi, adjacent over with the hypotenuse. So kita akan dapat 3/5. Okey, baik. Tengok pula soalan yang kedua. Okey, masih lagi gambar rajah yang sama. Right, tak ada masalah, itu sama je macam tadi. So saya cuma masukkan nilai lah, 4 sini, 5 sini. So sekarang kita nak cari tangent Y. Okay, Y kita dekat sini. Kalau kita tengok sudut Y ni adalah sudut obtuse angle. Okay, sudut cakar. Sudut cakar ke? Sudut cakar lah. Dalam bahasa Melayu kan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai obtuse angle. So kalau kata obtuse angle ni dia kurang daripada 180 darjah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam garisan ini, saya suka tengok kartun. So kalau sudut cakar dia dekat sini lah. Sukuan yang kedua. Right. So bila sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif kan. Jadi tengok. Okay, sama juga macam tadi dia punya jalan kerja. Okay, jadi dia terletak di antara 90 hingga 180. So Y itu berada di sukuan yang kedua. Jadi bila sukuan yang kedua nilai tangent adalah negatif lah. Okay. Tengok macam tu. Then kita dapat 3/4. Kenapa? Kita ambil sudut yang dekat dalam segitiga. Ingat, trigonometri nak cari menilai tangent, cos juga sin mesti melibatkan segitiga. Sebab apa? Kita guna yang bertentangan dengan hipotenus, bersebelahan, hipotenus, bertentangan dengan bersebelahan. Okay, so sini adalah nilai sudut dia. Theta. Jadi
nak cari tangent. Tangent adalah opposite over with the adjacent side. So kita akan dapat negatif 3/4. Sebab dekat kawasan obtuse angle ni sin saja yang positif, yang lain adalah negatif. Baik. Seterusnya tengok gambar raja ni. Okey, di bawah gambar raja di bawah menunjukkan sebuah jam loceng. Okey. So sudut theta yang dicangkung oleh jarum minit jika jarum itu diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. So dia akan bergerak daripada nombor 3 ni ke nombor 10. So kita tahu dalam jam kita ada 12 digit. Okey, 12 kalau kata setiap pembahagian digit-digit tu dia merangkumi, okey, macam mana nak tahu 360 bahagikan dengan 12. So dapat berapa? Kita akan dapat 50. So setiap ni, yang ini dia punya pecahan-pecahan tu adalah 50 darjah. Macam tu. Okay, so betul tak kalau kita tekan kita dapat tak? Kalau kata 360 bagi dengan 12. Ini saya congak aje, takut saya congak salah. So 360 bagikan dengan 12, so kita akan dapat 30. Sorry, bukan 50, 30. Okay. So kita dah tahu, right? Dan kita jadikan dia beginilah. Jadi sudut dia adalah daripada 3 ke 10. Jadi sudut 3 ke 10 ni berapa nilai sudut yang diwakili? Okey. So kita tahu setiap satu tu adalah 30. So dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 darab 30. So jawapan kita adalah 150. Ni jawapannya. Okey. Sebab kita nak tahu sudut je. Sebab dia kata hitung sudut. So kita dapat tahu sudutnya adalah 150. Baik. Seterusnya, okey, masih lagi menunjukkan gambar darjah yang sama. So kita tahu sudut ini adalah 150 darjah. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai cos. Okey. Katakan cos. Tengok ya, cos dekat mana? Okey, mesti berdasarkan segitiga ni lah, right? So kita nak cari sudut sepadan bagi cos. Okey. So sudut sepadan bagi cos adalah 180. Yang ni lah kan. Dapatkan yang ni. So yang ini 180 tolakkan dengan 150. So kita dapat 30 darjah. Okey, so kita dapat 30. Jadi bila dia melibatkan cos 30 yang special kan, 30, 60 dengan 45, kita gunakan segitiga istimewa. Okey. Kita gunakan segitiga istimewa yang inilah. Okey, jadi kita nampakkan pembahagian dekat sini. So sini adalah 30. Okey, sini adalah 60 yang melibatkan segitiga kaki segitiga sama sisi. So di sini nilai dia 1, sini nilai 2. So kamu kena ingatlah, kena hafal lah segitiga ni. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok cos kat sini. Cos 30. So bila cos opposite over dengan hypotenuse. Okey. Dan kita tahu bahawa di sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Jadi nilai cos adalah negatif. Jadi jawapan kita adalah okey. Punca kuasa 3/2. Oh ni silap ni. Oh sebelah, sorry, bersebelahan. Saya buat yang bertentangan pula, sorry ya. Untuk cos adalah bersebelahan. Okey, laju sangat kan. Bersebelahan ni adalah punca kuasa 3. Bertentangan tadi adalah sin. Okey, kita nak cari cos. So sekarang ni kalau nak cari cos, nilai dia adalah punca kuasa 3/2. Okey. Alright. Tapi sebenarnya sebabkan dia berada di sukuan yang kedua, okey, hanya nilai sin saja yang positif, so kita kena letakkan tanda negatif. So jawapannya adalah negatif punca kuasa 3/2. So kena apa pun kena depends yang inilah untuk kita mencari apakah nilai. Okey, sebab nak cari nilai theta bagi cos tu. Jadi kita akan tengok berdasarkan sukuan-sukuan inilah, depends pada sukuan-sukuan ini. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini ya. Baik, sekian, terima kasih.